Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak? Okey, cikgu harap semuanya sentiasa sihat dan sentiasa ceria sedang bersemangat untuk belajar sains. Okey, jom kita nak belajar tajuk kita yang berikutnya iaitu tentang pengawetan makanan. Baik, jom kita nak tengok sejarah pengawetan makanan terlebih dahulu. Kita tengok di sini pada tahun 500,000 sebelum Masihi, manusia sudah mula membuat kaedah pengawetan yang terawal iaitu memasak makanan menggunakan api. Okey. Kemudian pada tahun 12,000 tahun sebelum Masihi juga, masyarakat Arab kuno ni tengah mengeringkan, ini salah satu kaedah juga, mengeringkan makanan dan kemudian menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya berlaku banjir. Manakala bagi tahun 1400 Masihi pula, manusia sudah melumurkan, ni pun salah satu kaedah pengawetan. Melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Dan kita sedia maklum pada masa ini memanglah belum wujud peti sejuk kan. Jadi untuk mengelakkan pembaziran mereka kena cari satu jalan untuk mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Bagi tahun 1862 pula, kita ada seorang tokoh ataupun seorang saintis telah menemui bernama ni Louis Pasteur, menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Maksudnya cecair ni dipanaskan dahulu kemudian disejukkan segera. Dan sekarang ini kita dah ada penggunaan bahan pengawet kimia. Okey, selamat ke tidak ni makan pengawet kimia ni? Kalau dalam kuantiti yang tidak dibenarkan memang akan memudaratkan kesihatan kita. Okey. Dan ni tujuannya makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Jadi ini sebenarnya adalah tujuan pengawetan makanan. Kenapa kita perlu awet makanan? Supaya makanan kita tahan lebih lama. Okey, jom kita tengok pula tentang kerosakan makanan. Situasi yang berlaku di sini ialah ni kawan kamu ni dia tak sedar bahawa dia telah makan makanan yang sudah rosak. Dia main makan saja tanpa dia teliti terlebih dahulu. Kawan dia cakap, "Ini kan sandwich semalam." Ha. Okey, maknanya sandwich itu sudah rosak. Tapi bagaimana kita nak tahu sesuatu makanan itu dah rosak? Ha. Ni kawan dia nasihatkan bahawa minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Okey, jom kita nak tengok apa ciri-ciri makanan yang sudah rosak. Baik, bagi daging, ayam dan ikan, ciri-cirinya ialah bertukar warna, menjadi kehitaman. Kalau kamu tengok di sini, begitu juga dengan ikan, hitam-hitam macam lebam kan? Kemudian berbau busuk dan juga berlendir. Ikan ini pula ada berubah tekstur. Berubah tekstur ni maksudnya dia jadi lembek. Bila kamu tekan, tempat kamu tekan tu masih lagi terbenam. Itu maksudnya berubah tekstur. Okey, bagaimana pula dengan kumpulan nasi, roti dan juga kek? Dah menjadi apa ni? Kita tengok ciri-cirinya ialah menjadi lembek, berlendir, bertumpuk hitam, berbau masam. Manakala roti, baulu dan kek mempunyai tumpuk kehitaman. Baik, kita dah belajar dalam tajuk mikroorganisma kan? Ada 3 keping roti yang kita simpan, yang kita semburkan dengan air dan kita perhatikan kulapuk yang tumbuh. Begitulah dengan roti dan nasi ini kan bagi kumpulan kek juga sama. Jadi roti ni ditumbuhi oleh kulat ataupun lebih spesifik ditumbuhi oleh kulapuk. Baik, kulapuk ni dalam kumpulan fungi. Maksudnya di sini fungi juga merosakkan makanan. Kulapuk merosakkan makanan kan? Baik. Bagaimana pula dengan ciri-ciri sayuran dan buah-buahan yang sudah rosak? Ni
berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Ni berkulat ni, tumpuk-tumpuk putih ni. Berubah warna. Kamu tengok dah hitam-hitam dan ni berubah tekstur, dah macam kemek-kemek dah kan. Okey. Dan salah satu perkara yang penting, cikgu harap kamu tidak keliru lepas ini. Kalau kamu perhatikan kalau buah-buahan yang dah rosak, kamu nampak ada macam ada ulat kan. Jangan keliru. Ulat itu bukan salah satu ciri makanan yang rosak. Ulat itu sebenarnya ialah larva ataupun anak kepada serangga. Kalau serangga tidak bertelur pada makanan, pada buah-buahan, makanan kita tak akan berulat. Ciri-ciri yang rosaknya bukan termasuk ulat. Okey. So, cikgu ni cakap apa? Makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan, bau, rasa dan juga sentuhan. Ada 4 ni kan? Penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Okey. Kamu tengok ni, kubis, sayur akan bertukar warna kekuningan dan layu. Sebab apa? Sebab tidak mendapat cahaya matahari. Okey, jom kita tengok seterusnya bagaimana pula dengan susu. Kalau susu rosak macam mana? Berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih dan berketul-ketul. Ini susu botol, ini susu kotak. Dan yang wajib kamu perhatikan ialah tarikh luput. Wajib. Apa-apa makanan yang kamu beli, mesti kamu tengok tarikh luputnya. Okey, jom cikgu nak tunjuk pada kamu lagi slide. Dalam slide ini, kamu akan mempelajari 10 kaedah pengawetan makanan. Kamu tengok di sini, cantik warna-warni kan? Kalau kamu tengok gambar yang pertama di sini, ni kaedah apa ni? Ni macam berbola, macam fish cake kan? Ni kalau kamu pegang berbola ni, kamu rasa berbiji-biji. Bagaimana pula dengan yang gambar-gambar ikan, udang, kerang ni kan? Ini adalah makanan yang segar. Kalau makanan segar, kita nak makan segar-segar, mana tempat kita nak simpan? Dan yang atas ni, kamu tengok dalam botol-botol, ada cili, apa yang warna putih ni, kuning ni. Cantik kan? Ni kaedah apa ni? Dan ni kita biasa kan? Kaedah apa ni pula dalam tin-tin ni kan? Okay. So, untuk kaedah yang kamu akan pelajari ada 10 kaedah kesemuanya, iaitu yang pertama kamu akan mempelajari penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan dan pendinginan ini adalah peti sejuk. Mana bahagian penyejuk bekuan, mana bahagian pendinginan. Dan apa yang sesuai kita simpan. Okey, seterusnya ialah pembungkusan vacuum. Apa benda vacuum ni? Kalau kamu perhatikan dalam gambar di sini, kamu nampak ni ni buah tomato. Buah tomato yang kecil-kecil. Nampak tak? Kalau kamu pegang ni, kamu akan rasa bentuk tomato tu bulat-bulat, sebiji-sebiji. Baik. Bagaimana pula dengan ni? Ini pencerukan. Kalau pencerukan, direndam dalam larutan apa ni pula kalau pencerukan dan apakah makanannya sesuai dijadikan jeruk? Okey, seronok kan belajar tajuk ni tentang makanan. Dan yang ni kaedah pendidihan. Pendidihan maksudnya memerlukan haba, memerlukan api untuk masak. Okey, dan seterusnya kamu tengok, cantik kan? Cikgu nampak ni seolah-olah seperti sekumpulan ikan menari di langit. Okey, ini kaedah pengeringan. Dari perkataan kering. Kalau kering maksudnya tiada apa. Okey, dan seterusnya kita nak tengok ada 5 lagi kaedah. Iaitu pempastiuran. Ingat tak tadi nama Louis Pasteur? Inilah kaedah yang diambil sempena nama beliau. Pempastiuran. Apa yang kamu nampak di sini? Susu segar. Baik.
Seterusnya ialah pengetinan dan pembotolan. Nampak tak ni? Ni makanan tin. Yang ni pula makanan botol dan minuman. Okey. Seterusnya ialah pelilinan. Lilin. Dari perkataan lilin. Buah-buahan, sayur-sayuran yang sesetengahnya ada melibatkan kaedah pelilinan. Apa tujuannya pula? Okey, kita nak tengok lagi seterusnya ialah kaedah pemasinan dari perkataan masin. Masin maksudnya kita letak apa Dan apa tujuan kita buat dia masin? Dan yang terakhir ialah penyalaian dari perkataan salai. Kalau kamu perhatikan dalam gambar ini nampak macam ada asap-asap kan? Inilah kaedah penyalaian. Okey. So, kita akan bincang dengan teliti tentang 10 kaedah dalam pengawetan makanan dan tujuannya ialah untuk mengekalkan ataupun memastikan makanan kita ini tahan lebih lama. Okey, jom kita nak tengok satu persatu. Okey. Cikgu nak tunjuk pada kamu, Alang kita ada di sini, cikgu nak tunjuk pada kamu bagaimana kaedah pembungkusan vacuum. Kaedah pembungkusan vacuum ini dibuat di rumah tanpa menggunakan mesin. Kamu pun boleh membuatnya. Okey, jom kita tengok dulu kaedah pembungkusan vacuum. Seronok kan? Okey, jom kita pergi ke buku teks kita. Okey. Yang kamu tengok video tadi ialah tentang pembungkusan vacuum. Okey, nanti cikgu jelaskan lagi. Jom kita tengok. Yang ni pula masih tentang punca kerosakan makanan. Yang ni pula ialah bakteria. Kalau tadi kita tengok kulapuk kan. Ni makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Ingat, makanan kita ialah makanan mikroorganisma juga. Memberikan nutrien kepada mikroorganisma. Jadi kenapa makanan kita rosak? Sebab tindakan mikroorganisma. Okey, kita nak tengok kaedah pengawetan sekarang juga. Sebelum tu cikgu nak fokus kepada pembungkusan vacuum dahulu. Tadi dah cikgu tunjuk video dengan kamu kan? Apa maksud vacuum? Ini yang paling penting kamu kena tahu apa benda vacuum ni. Vacuum ni maksudnya tiada tanpa, cikgu nak tulis tanpa udara. Vacuum ni tanpa udara. Bukannya vacuum di rumah kamu untuk sedut kotoran, untuk sedut habuk tu bukan. Ini vacuum di sini maksudnya tanpa udara. Okey. Kalau tanpa udara maksudnya kita keluarkan udara seperti dalam video yang kamu tengok tadi kan, yang kamu tonton tadi, udara dikeluarkan. Senang lepas tu lepas ni kamu boleh buatlah pembungkusan vacuum di rumah. Tekanan air tadi menyebabkan udara di dalam plastik tersebut keluar. Baik. Merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Okey, cikgu tanya kamu,
Kalau tiada udara, dapat tak mikroorganisma hidup? Tak dapat kan? Ingat tak lagi dengan sukan. Sukan. S tu untuk apa? Okey, jom kita tulis. Ini cikgu nak kamu ingat semula tentang faktor pertumbuhan mikroorganisma. S. Kemudian kita ada U. Kemudian kita ada K. A dan juga N. Apa pula S ini? S ini merujuk kepada, S ini apa? S ini ialah suhu. Dia memanjang pula. Okey. U ni pula apa? Apa dia? Keperluan untuk pertumbuhan mikroorganisma. U ialah udara. K ialah keasidan. Keasidan yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. A pula ialah air. Dan N ialah nutrien. Ingat ini, senang kamu ingat ialah akronimnya ialah sukan. Baik, kelima-lima faktor ini yang menjadi faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita kembali kepada pembungkusan vacuum ni. Kalau tak ada udara, semestinya mikroorganisma tidak dapat hidup. Jadi makanan kita pun tahan lebih lama. Contohnya, makanan yang boleh kita gunakan dengan kaedah pembungkusan vacuum. Yang ni, lobak merah, sausage, ada lagi kan? Ada lagi ni, cendawan, pek jagung, kumpulan kekacang, cili, banyak lagi, beras, daging pun ada, ikan kering pun ada. Baik, kita nak tengok seterusnya. Kita dah bincang satu ni, pembungkusan vacuum. Kemudian kita tengok pula pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey, cikgu tanya kamu. Ni dah diberitahu oleh cikgu ni kan. Kalau suhunya tinggi, mati tak mikroorganisma? Kan? Ni dia cikgu ni cakap, membunuh kebanyakan mikroorganisma. Sebab suhu yang tinggi kan, mana nak tahan. Jadi, makanan kita pun tahan lebih lama. Contohnya seperti rendang. Ni tahan lebih lama. Pendidihan menjadikan rendang tahan lebih lama. Ni memasaklah ini menggunakan api. Okey, seterusnya ialah penjerukan. Penjerukan ini proses merendam makanan di dalam larutan gula dan juga garam. So, kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan juga sayur-sayuran menggunakan larutan menggunakan larutan gula dan juga garam yang pekat. Contohnya mula-mula kamu lumurkan dengan garam dan biarkan selama 2 malam. Kemudian kamu cuci buah tersebut. Kemudian kamu masukkan dalam larutan gula di dalam botol dan biarkan selama 2 malam juga. Dan lepas tu bolehlah dimakan. Okey, larutan gula tersebut mesti pekat, dan dia menjadikan tahap keasidan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Baik, kita tengok di sini apa dia buat. Memasukkan larutan gula dan garam ke dalam buah. Okey, pernah tak kamu nampak pelbagai jenis ceruk? Pernah kan? Terutamanya di musim perayaan. Banyak ceruk kita tengok di pasaran. Okey. Ni apa tadi? Ni cili jeruk yang dibotolkan. Kawan kamu ni jelaskan apa? Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Jadi makanan kita pun tahan lebih lama dengan kaedah penjerukan. Okey, tapi jangan makan banyak sangat sebab nutrisinya sudah
tidak banyak ataupun ada nutrisi yang sudah hilang sebab terlalu tinggi kandungan gula dan juga garam. Okey. Yang ni pula dia jelaskan tentang vacuum tadi kan, pembungkusan vacuum tadi kan, ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Okey, jom kita tengok pengeringan. Dari perkataan kering. Kalau kering ini maksudnya tiada air. Mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari ataupun masuk dalam ketuha. Ni proses pengeringan ikan kering. Jadikan dia kering baru tahan lebih lama sebab kalau tak ada air, ingat tak lagi sukan tadi? Sukan ni tadi? Kalau tiada air, memanglah mikroorganisma tidak dapat hidup. Tidak dapat hidup. Okey. Ikan kering, asam gelugur, mihun kering. Ini antara makanan yang boleh kita keringkan. Seterusnya, penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, kalau kita tengok di sini ialah peti sejuk. Baik, kawan kita ni cakap apa? Pada suhu di bawah takat beku, maksudnya penyejuk bekuan kan? Di bawah takat beku, sangat sejuk, berais. Mikroorganisma menjadi tidak aktif. Ingat, tidak aktif tapi bukan mati. Kalau suhu yang tinggi tadi seperti pendidihan, ingat tak kamu? Mana pendidihan tadi? Pendidihan kalau suhu tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma mati. Tetapi kalau suhu yang terlalu sejuk, di bawah takat beku, sangat sejuk, mikroorganisma tidak mati tetapi menjadi tidak aktif. Okey. So, penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Ke bawah maksudnya negatif, nombor negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Maksudnya sangat sejuk kalau suhu di bawah takat beku. Okey, bagaimana pula dengan ni? Kaedah ni tadi penyejuk bekuan, ni ialah pendinginan. Pendinginan ni kaedah menyimpan makanan dalam suhu apa? Kurang daripada 18 darjah Celsius tapi tidak sampai takat beku. Ni dia sejuk, lebih sejuk daripada penhawa dingin di rumah kita. Okey. Cikgu nak tanya kamu, apa makanan yang sesuai kita simpan di tempat sejuk beku? Lepas ni kamu boleh buka peti sejuk kamu. Apa yang ada di tempat sejuk beku? Apa yang ada di tempat pendinginan? Kan? So, kita tengok contohnya di sini, tempat sejuk beku. Cikgu nampak ada aiskrim lah kan? Selain tu, apa yang boleh kita masukkan? Makanan-makanan mentah kan? Seperti makanan laut, ayam, ikan, daging kan? Kemudian kalau di tempat pendinginan ni kita ada apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, air, jus kan? Okey. Ingat mikroorganisma menjadi tidak aktif. Itulah keperluan yang kita simpan di dalam penyejuk bekuan dan pendinginan. Nutrisi makanan kita pun masih kekal, masih segar. Baik, suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif. Suhu yang rendah dan lambat bertumbuh serta membiak. Okay. Dan pada sesi berikutnya, kita akan bincang tentang 5 lagi kaedah pengawetan. Okey, sampai sini saja sesi untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk kita bincang tentang 5 lagi kaedah sesi pengawetan yang berikutnya. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.